Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Imam Jawatan Kuasa Surau Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafat syukur dengan limpah harapan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kita diberi kesihatan ya, dan dapat pula sama-sama untuk kita solat jamaah dan dapat pula kita iktikaf sekejap kat surau kita ni untuk kita membaca beberapa hadis Nabi SAW, cuba memahaminya dan cuba untuk kita beramal dengan sebaik mungkin ya. Hari ini kita masuk babul ilmi, bab ilmu ya. Iaitu hadis yang ke-49 dari kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu al-a'rabi faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala faqala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada haditha qala ayna as-sa'ilu 'anis sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala idza duyyi'atil amanah fantazir as-sa'ah qala kaifa ida'atuha qala idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan pengajian dengan orang ramai. Tiba-tiba datang seorang Arab dusun menanyakan kepada beliau, bilakah datangnya kiamat? Ya. Rasulullah tidak langsung menjawab, tetapi beliau meneruskan pembicaraannya dengan orang banyak. Kerana sikap Rasulullah SAW yang demikian itu, sementara orang mengatakan Rasulullah mendengar pernyataan itu, tetapi beliau tak menyukainya, dan setengahnya lagi mengatakan beliau tidak mendengarnya. Setelah Rasulullah selesai berbicara, beliau bertanya, di mana orang yang bertanya perkara tadi? Orang itu menyahut, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan orang, maka waspadalah terhadap datangnya sa'ah, kiamat. Tanya orang itu, bagaimanakah cara disia-siakan amanah? Rasulullah SAW menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya kiamat ataupun kehancuran.
Jadi tuan-tuan, yang pertama kita mengetahui daripada hadis ini bahawa Nabi ini selalu duduk dalam majlis ilmu mengajar sahabat-sahabat. Sebab itu bila dia tengah mengajar, ya, maka orang pun bertanya. Jadi sepatutnya kita pun bila kita belajar ni, kalau ada perkara-perkara kita tak tahu kan, kita kena tanya. Ya. Apatah lagi, kalau tak silap saya, Sayyidina Ali mengatakan as-su'al miftahul ilmi. Soalan ni dia kunci kepada ilmu. Ya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang kita tak faham dan sebagainya, kita kena tanya. Tetapi bertanya tu ada adabnya. Ya. Kita tak tahu bagaimana sewaktu itu Nabi tengah cakap bab apa umpamanya. Dan bila ditanya, Nabi tak jawab terus. Sehingga bila Nabi tak jawab terus, ada yang kata, Nabi dengar soalan tu, tapi tadi Nabi tak nak jawab. Mungkin dia tengah mengajar bab lain. Ya. Ada juga yang kata Nabi tak dengar tu. Tu yang Nabi tak jawab. Tu soalan. Jadi, kita ni bila nak tanya, ya, mungkin minta izinnya satu. Mungkin topiknya sesuai. Dan jangan ada perasaan bertanya itu untuk menguji. Itu tidak boleh dari sudut adabnya. Dan depan-depan orang kita nak uji. Ustaz ni pandangan dia macam mana? 10 ustaz datang, 10 soalan sama. Sebab dia bukan nak tahu sangat jawapannya, nak uji je. Ustaz ni apa jawapan dia? Jawapan macam ni je, ini geng ni. Jawapan macam ni geng ni. Tujuan dia bukan nak tahu, tapi nak menguji. Jadi dari sudut adab, ya, kita bila bertanya, jangan menguji. Ya. Dan bila kita bertanya juga, bila orang jawab, kita kena betul-betul ambil perhatian. Sebab kita nak betul-betul faham. Bahkan saya rasa dulu waktu saya belajar pun kadang saya ni rajin juga tanya kan. Kadang-kadang bila jawapan tu dijawab, ada perkara yang kita ulas dengan kawan kan. Daripada jawapan tu kan. Kita pun dah habis dah jawapan tu. Lepas tu kita ulas pula dengan kawan. Ya. Jadi ada juga yang pensyarah saya yang macam merajuk pun ada. Ya. Sebab lepas ditanya dah habis jawapan, kita pun cakap dengan kawan kan. Sebab kadang-kadang ada urusan yang kita tak faham. Kenapa? Kenapa diperintahkan begitu? Ya. Contohnya, saya teringat lagi saya tanya dalam bab air. Bab air. Air ni tuan, air hujan. Kalau tuan-tuan tadah, air tu hak tuan-tuan. Ya. Hak persendirian. Tapi kalau tuan-tuan dekat tanah tuan-tuan sendiri, tuan-tuan gali kolam, air dalam tu hak awam. Air tu hak awam. Kalau tempat lain tak ada air, orang nak air tu kena bagi. Kalau kita tak bagi dia ambil sendiri, kita pula kena ambil kan. Hak awam. Jadi saya pun tanyalah dengan lecturer saya kan. Kita buat kolah, modal juga. Usaha juga. Kita buat kolam pun modal juga, usaha juga. Air hujan turun dari langit free. Air mata air keluar daripada bumi free. Jadi apa beza kan? Jadi pensyarah saya pun dia bacalah hadisnya tu. Jadi bila dia baca hadis tu, bila kita tanya hikmah kan, ataupun kenapa. Jadi saya pun cakap dengan kawan, iyalah kalau hadis ni dah cakap macam tu, apa pun dapat tak dapat dia punya hikmah dan sebagainya,
kena terima kan. Jadi bila saya cakap kat kawan tu agaknya dia tengok tak perhati kata dia marah. Jadi yalah saya minta maaf lah pada dia kan. Jadi maknanya adab kita bertanya kan. Lepas tanya macam cakap kat belakang ni dia ingat mengata dia agaknya kan, kita pun tak tahu kan. Jadi adab bertanya itu satu ya. Jadi persoalan ni dalam hadis ini yang ditanya, mata sah, kiamat tu bila? Ya, Nabi mungkin tengah mengajar yang lain, dia selesaikan dulu, kemudian dia tanya pula. Tadi siapa yang tanya? Tanya. Dia orang tu mengaku, saya lah yang tanya Rasul. Ya. Jadi maknanya Nabi nak jawab tu supaya orang tu ambil perhatian. Ni sekarang aku nak jawab. Ya. Maka Nabi kata, berlaku kiamat itu antara tandanya bila amanah itu disia-siakan. Jadi bila amanah disia-siakan ni apa maksudnya? Jadi Nabi kata apabila sesuatu urusan tu kita beri kepada orang yang bukan dalam bidangnya, fantazirus sa'ah. Nabi kata tunggulah saat kiamat atau tunggulah saat kehancuran. Jadi maknanya juga tuan-tuan, kita ni nak bagi amanah pada orang-orang, kepada siapa-siapa lah, dia mesti orang yang kita yakini boleh melaksanakan amanah itu. Contoh nak jadi pengurusi surau, kita kena lantik orang yang boleh mengurus umpamanya. Nak lantik bendahari, kena lantik orang yang macam mana, tahu jugalah akaun dan sebagainya mungkin. Kalau tak pun dia boleh mengurus kewangan dengan ada pembantu untuk buat akaun ke macam mana lah. Maknanya orang yang amanah dan sebagainya. Kalau tak, kita lantik orang yang bukan dalam bidangnya, yang menyebabkan tidak terurus, terabai dan sebagainya. Sebab tu kita ni setengah orang suka sangat minta jawatan. Tapi bila dapat jawatan, tak apa lah buat ni. Kan? Jadi kita ni pertama jangan minta sangat jawatan tu. Tapi bila orang lantik kita, kena penuh kesungguhan lah. Kalau tak nanti tunggu saat kehancuran. Ya? Jadi atas amanah-amanah yang orang bagi tu, ya, maka hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, itu akan menjadi satu daripada tanda akan datangnya kiamat. Ya? Jadi itu hadis yang ke-49 tadi. Okey, seterusnya hadis yang ke-50. An Abdullah bin Amr qal takhallafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakna wa qad arhaqatna as-salah wa nahnu natawaddau faj'alna namsahu ala arjulina fanada bi'ala sautihi wailul lil aqabi minan nar marrataini aw thalathan. Dari Abdullah bin Amr katanya Nabi SAW terlambat dalam satu perjalanan yang kami lakukan bersama beliau. Ketika beliau dapat menyusul kami, waktu sembahyang telah tiba dan kami sedang berwuduk. Ternyata kami kurang sempurna mencuci kaki. Agaknya Nabi memperhatikan kami. Lalu beliau berteriak sekeras-keras suara beliau. Celakalah tumit-tumit yang terbakar api neraka. Ucapannya itu diteriakkan beliau sampai 2 atau 3 kali berulang-ulang. Maknanya tuan, dalam bab wuduk pun bila dilakukan dengan cara yang tak betul, Nabi tengking supaya ingat. Ya. Jadi kita ni dalam wuduk ni jangan cincai-cincai je. Nanti sembahyangnya pun tak sah kalau kita wuduk itu tidak sempurna. Ya. Jadi basuh mukanya sempurna, basuh tangannya sempurna,
Basuh kaki sampai buku lali, tumitnya juga basah, ya. Dibasuhlah maknanya, ya. Jangan sampai ada wuduk yang tidak sempurna, ya. Okey. Jadi kat situ kena tegur, ya. Kalau ada orang-orang yang kita tengok wuduk tak betul ke, kan. Kena tegur lah. Atau kita tengok orang sembahyang tak betul ke, ya. Ataupun kita dengar bacaan orang sembahyang tak betul ke. Minggu lepas saya sembahyang isyak, orang sebelah baca Fatihah kuat. Memang jelas lah. Jelas salahnya, ya. Habis dia doa, salam dipegang, dia jangan lari, kan. Kat satu surau lah, tak sebut kat mana. Dia sebut kat mana. Pernah semak tak bacaan Fatihah? Tak pernah. Dia kata jumpalah imam, semak bacaan, baiki. Okay. Jadi mungkin tuan-tuan kadang-kadang orang yang dah selalu datang surau ni pun tak pernah semak bacaan, kan. Sebab banyaknya bila kelas mengaji ni banyak yang lari. Dia takut orang kata salah, kan. Tapi dalam bab Fatihah tuan-tuan jangan takut orang kata salah lah. Tapi lah kalau katakan malu ke apa, jumpa seorang-seorang je lah, ya. Maknanya jumpalah seorang-seorang untuk imam, nak cari masa malam ke apa ke, jangan orang nampak ke apa, ya. Dia nak cek lah bacaan saya, takut lah nanti salah dan sebagainya. Tujuannya supaya kita nak baiki, supaya solat kita tu betul, ya. Dan juga perkara-perkara lain lah, ya. Maknanya kita kena memberi teguran apabila nampak satu perkara tu tak betul, ya. Jadi dalam bab ini, dalam musafir ini, ya, bila Nabi nampak wuduk yang tak betul, Nabi teriak dengan kerasnya dan Nabi sebut tumit-tumit yang terbakar api neraka, ya. Jadi kena wuduk dengan sempurna lah, ya. Okey. An Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, inna minas syajari sajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslimi fahaddithuni ma hiya fa waqa'an nasu fi sajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu fastahyaitu thumma qalu haddithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, di antara beberapa pohon, ada pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon itulah perumpamaan seorang Muslim. Terangkanlah kepadaku pohon apakah itu. Orang yang hadir ketika itu meneka. Pokok dalam hutan lah ya Rasulullah. Pokok dalam hutan pun. Ya. Kata Ibnu Umar, saya pun meneka pokok kurma. Tapi saya malu nak cakap. Dia kata daun yang tak turun ni pokok kurma kot dia, kan. Ya. Kata mereka, tunjukkanlah kepada kami ya Rasulullah, pohon apakah itu? Nabi jawab, pokok kurma. Ya. Daun dan pelepah kurma ni tak pernah gugur kalau tak ditarik oleh tangan manusia. Ya. Jadi nak sebutnya orang Islam ni pegangannya kuat. Satu, ya. Macam daun kurma yang tak jatuh kalau tak ditarik. Ya. Jadi Nabi ni juga nak mudah bagi kepahaman ni, dia memberi contoh-contoh yang ada dekat sekeliling ni. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mengkaji dan sebagainya. Nak kenal Allah Ta'ala dengan mengkaji benda-benda yang ada di keliling kita. Ya. Macam orang Arab kan, suruh tengok apa? Suruh tengok unta. Afala yang zuruna ilal ibili kai fakulikat, kan? Tak tengok ke macam mana Allah Ta'ala ciptakan unta tu, kan? Ada je kat tepi-tepi rumah dia orang tu. Melihat macam-macam lah
Termasuklah unta-unta ni, hari tu saya tengok juga kajian tentang unta ni. Pasal selaput mata dia lah apa semua bila apa ribut pasir apa semua tu kan. Macam-macam lah kan. Jadi melihat ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala dengan apa yang ada di sekeliling. Jadi Nabi juga dalam memberi tamsilan-tamsilan ini, contoh-contoh ni, Nabi suka guna apa-apa yang ada di sekeliling dia untuk menjadi contoh. Tu satu. Ya. Jadi satu lagi adalah ikatan kita. Maknanya sesama Muslim ini, ya, jangan kita ni mudah sangat. Istilah orang kata apa, koyak sekarang ni istilahnya kan. Merajuk lah. Jangan mudah sangat. Ya. Jadilah kita bersaudara. Ya, ikhwana. Ya. Okay. Anas bin Malik yaqul, bainama nahnu julusan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dakhala rajulun ala jamalin fa anahahu fil masjid. Thumma aqala. Thumma qala lahum ayyukum Muhammadun. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina zahranayhim. Faqulna hadha ar-rajul al-abyadul muttaki'u. Faqala lahu ar-rajulu ibn Abdul Muttalib. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka. Faqala ar-rajul lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam inni sa'iluka mushaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsik. Faqala sal amma badalaka. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ila an-nas kullihim. Faqala Allahumma na'am. Qala anshuduka billah Allahu amaraka an tusalliya salawatil khamsa fil yawm wal laylah. Allahumma na'am. Qala anshuduka billah Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sanati. Allahumma na'am. Qala Allahumma na'am. Qala anshuduka billah Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqata min al-aghniya'ina fataqsimha ala fuqara'ina. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi wa ana Dimamun ibn Tha'labah akhu Bani Sa'id bin Bakr. Hadis ini, hadis yang panjang ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Katanya ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi SAW dalam masjid, jadi ada seorang lelaki ni dia naik unta. Ya. Jadi diberhentikan untanya, diikatlah untanya itu. Jadi dia tanya kepada jamaah yang ada kat situ, yang mana di antara kamu ni semua namanya Muhammad? Ya. Dia datang naik unta, Muhammad mana? Yang namanya Muhammad mana nak jumpa? Ya. Jadi waktu itu Nabi ni tengah duduklah dengan orang ramai. Ya. Jadi kami menjawab itulah beliau, laki-laki putih yang tengah duduk tu. Ya. Jadi orang itu bertanya pada Nabi, wahai anak Abdul Muttalib. Ya. Disebut keturunannya lah. Ya. Maknanya dikenal keturunan. Jawab Nabi, ya silakan anda berbicara. Saya sedia menjawab. Ini datang tu ya, dengan soalan, Nabi kata silakan. Maka orang tu kata, saya hendak bertanya. Mungkin pertanyaan saya ni agak sukar lah. Kerana itu janganlah anda merasa gusar. Dia nak tanya ni, macam-macam nak tanya ni. Ya. Jadi Nabi kata, tanyalah apa yang terasa di hati anda. Maka kata orang itu, saya bertanya dengan nama Tuhan anda dan Tuhan orang yang dahulu. Adakah Allah mengutus anda kepada umat manusia seluruhnya? Ataupun untuk orang Arab ni je? Kan?
Tapi dia kata, ya Allah betul, aku diutus untuk manusia semua, bukan untuk orang Arab saja. Lalu dia tanya lagi, saya bertanya dengan nama Allah, adakah Allah menyuruh anda menegakkan sembahyang 5 kali sehari semalam? Yang ku dengar ni kau suruh sembahyang 5 kali sehari semalam. Kau yang suruh ke Allah Ta'ala yang suruh? Itu bahasa kasarnya begitulah kan. Betul ke Allah Ta'ala yang suruh sembahyang 5 kali sehari semalam ni? Nabi jawab, ya betul. Allah Ta'ala yang perintahkan. Ya. Dia tanya lagi, saya bertanya dengan nama Allah, adakah Allah menyuruh anda mengerjakan puasa bulan Ramadan setiap tahun? Jawab Nabi, ya betul. Tanya orang pun, saya bertanya dengan nama Allah, betulkah anda menyuruh mengambil sedekah, yakni zakat dari orang kaya untuk dibahagi kepada orang miskin? Jawab Nabi, ya betul. Lalu orang itu berkata, saya percaya dengan agama yang anda bawa, saya utusan dari suku saya, dan namaku Diman bin Sa'labah dari Banu Sa'ad bin Bakr. Jadi maknanya tuan, sama ya dalam bab ilmu. Nak tahu, nak mengesahkan benda tu je. Nak mengesahkan dia Rasul, nak mengesahkan perintah sembahyang, nak mengesahkan perintah puasa, nak mengesahkan perintah zakat. Entah daripada mana datang kaum ni, pergi jumpa Nabi untuk dapatkan ilmu. Bahkan kalau kita tengok tuan, di kalangan periwayat-periwayat hadis, cari ilmu merata, cari orang alim untuk belajar. Kan? Kita ni hidup zaman ni bersyukur sangatlah. Duduk kat Meru pula bersyukur betul. Duduk pula kat Surau Maksum lagi. Tu kan. Ya. Ustaznya datang tiap-tiap malam pun hampir tiap-tiap malam. Kalau tak tiap-tiap malam pun hampir tiap-tiap malam. Ya. Orang datang mengajar, tinggal datang untuk belajar je lah. Nak tak nak je gitu ni ya. Ya. Tak boleh tuan, kita faham. Balik kerja ni penat kan. Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz jumpa dengan saya kan. Dia kata saya kadang-kadang ustaz tertanya-tanya juga. Dia kata, tanya apa? Saya pergi satu surau tu, main maghrib ramai kata dia. Bila saya bagi kuliah tinggal sikit orang ni kata dia. Nanti isyak ramai pula dia kata kan. Mana pergi dia orang ni? Saya cakap lah dengan dia. Minta jangan sangka buruk. Yang pertama, dia entah balik kerja dah daripada mana. Maghrib baru sampai. Jadi dia pergi surau dulu sembahyang. Tak belum makan ke, urusannya entah apa. Macam-macam lagi selain daripada kuliah ni. Jadi itulah mungkin masa yang dia ada kan. Balik kuliah 9 lebih kedai dah tutup. Jadi mungkin ada keperluannya yang dia nak cari. Kan? Bagusnya dia insya datang balik. Kan? Itu nasihat sekali. Entah pula bagi kuliah jangan lama-lama sangat. Nanti lain kali yang datang insya pun dah tak datang. Pasal dah lama sangat pula nak sembahyang di surau lain aja boleh jadi kan. Tapi maknanya mungkinlah adalah jadual-jadual tertentu yang akan datang dan sebagainya kan. Ya. Jadi kita cari ruang-ruang itu juga untuk sama-sama dapat ilmu. Satu. Ya. Yang kedua, kita tengok bagaimana sahabat nak dapatkan ilmu yang betul, jumpa sendiri dengan Nabi dan bertanya. Kan? Dia bukan sekadar dengar-dengar begitu daripada kaum yang lain, ya. Dia nak mengesahkan. Sebab tu juga kita dari segi ilmu ni, ya, maka kita juga kena cari sumbernya. Ya. Sumbernya Quran dan hadis. Sebab tu kita tengok daripada Quran dan hadis ni kita belajar ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Walaupun selalu kalau orang belajar hadis ni dia bahas sekali dari sudut martabat hadis dan sebagainya, rawinya macam mana semua, tapi itu bukan ilmu saya tak mahir yang itu. Sebab tu bila kata nak belajar hadis kita ambil pengajaran-pengajaran yang ada dalam hadis itu pun jadilah. Ya. Tapi kalau nak lebih lagi disiplin hadis dan sebagainya, yang itu kena cek online lah untuk belajar lah. Ya.
Okey. Yang seterusnya, inna Ibn Abbas akhbarahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi rajulan wa amarahu ay yadfa'ahu ila azimil bahrain. Fadafa'ahu azimun bahraini ila Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu fahasibtu anna ibn al-Musayyab qala fada'a alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yumazziku kulla mumazzaq. Abdullah bin Abbas radhiyallahu menceritakan Rasulullah SAW menyuruh seorang lelaki, Abdullah bin Huzaifah Asy-Syahmi, menghantar surat beliau kepada pembesar negeri Bahrain yang namanya Al-Munzir bin Sawi. Kemudian pembesar Bahrain itu dikirimkan surat kepada Raja Parsi, Ibrawis bin Hurmuz bin Anushirwan. Setelah raja tersebut selesai membaca surat itu pun dikoyak-koyak. Saya kira Ibnu Musayyab mengatakan kerana perbuatan Raja Parsi itu, Rasulullah SAW mendoakan semoga kerajaan mereka dikoyak-koyak pula oleh Allah sampai hancur sama sekali. Tuan-tuan ya. Dia bila kerajaan dengan kerajaan ni, dia punya cara-cara juga. Tidak boleh juga bila utusan itu datang dibunuh ke, bila utusan itu datang bawa suatu perkara, maka diterima tanpa adab lah istilahnya kan, dikoyak-koyak. Jadi bila itu yang dilakukan surat daripada Nabi, kita tahu Nabi SAW dalam dakwah dia memang mengutus surat untuk supaya pembesar-pembesar ni beriman. Bukan nak takluk kerajaan itu pun, suruh beriman saja. Kan? Tapi marahnya itu koyak-koyak. Dan Nabi pun mendoakan sebagaimana dia lakukan terhadap surat yang aku hantar tu, macam itulah nanti Allah Ta'ala akan hancurkan kerajaannya. Dan diriwayatkan bahawa doa Nabi dikabulkan Allah. Kerana tidak lama sesudah itu timbul huru-hara di Parsi. Dan Ibrawis mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Akhirnya kerajaan yang besar itu musnah sama sekali dan dikuasai oleh kaum muslim. Ya. Jadi tuan-tuan, kita ni sebenarnya pangkat ke, darjat ke, tak payah nak dibangga-bangga, tak payah nak diapalah kan. Allah Ta'ala nak tarik tu sekejap saja. Ya. Jadi kita kena jaga adab kita, tingkah laku kita, dan juga jadilah orang yang beriman. Ya. Okay. Hadis yang seterusnya, Anas bin Malik qala kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam au arada ay yaktuba faqila lahu innahum la yaqrauna kitaban illa makhtuman fattakhadha khatiman min fiddatin naqshuhu Muhammadun Rasulullah ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi faqultu liqatadah man qala naqshuhu Muhammadun Rasulullah qala Anas. Dari Anas bin Malik, katanya Nabi menulis sepucuk surat atau dia menyuruh supaya ditulis surat itu. Tiba-tiba seorang berkata kepada beliau, mereka tidak suka membaca surat yang tak ada cop dia. Ya. Dia kerajaan ni dia ada cop mohon dia tu. Ya. Kita kat tempat kita ni tuan, cop-cop ni dia tak berapa bernilai lah. Tak ada kawalan. Kalau tuan-tuan pergi kedai nak buat cop Zawawi, dia tak check pun. Kedai-kedai kita lah kan, nak buat macam mana. Tulis itu
Apa nama, jawatannya apa. Dia buat je. Bayar RM10, ambil chop. Contoh buat Perdana Menteri. Contohnya kan. Dia tak ada. Dia benda ni salah sebenarnya. Tapi tidaklah dikawal sangat. Cop-cop tu. Tapi kalau dekat negara-negara cop tu jaga betul. Kalau pensyarah-pensyarah pun cop tu dia jaga betul. Dekat pen dia lah, dekat apa yang dia bawa ke sana kemari. Kita kat sini kurang lah. Ya. Okay. Jadi zaman Nabi pun sebenarnya tu cop tu. Ya. Bila hantar surat tak ada cop ni tu betul ke dia yang tulis ni? Macam tu lah lebih kurangnya. Mungkin waktu tu buat cop pun ya, tidak sembarangan agaknya. Jadi ada cop dia. Lalu Nabi pun suruh buat satu cop daripada perak. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Tu cop dia. Ya? Muhammad Rasulullah. Seakan-akan masih nampak olehku putihnya cop itu ketika berada di tangan Nabi. Maknanya sebelum dipakai aku nampak baru. Syubah bertanya kepada Qatadah, siapa yang mengatakan cop itu ditulis tulisan Muhammad Rasulullah? Dia kata Anas. Anas yang nampak copnya tu. Yalah, bukan Nabi hantar surat pada semua orang. Kepada pembesar-pembesar. Ada cop. Orang tanya, ada cop. Copnya tulis apa? Gitulah kan. Ya. Jadi tulisannya Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi tak ada siapa lah yang boleh buat cop macam tu. Dia satu je lah. Ya. Nah, sebab tu orang sekarang pun tiru juga. Buatlah cop. Jawatannya apa. Kan? Ya. Ada orang datang pun nak minta cop. Ya. Okey. Seterusnya, an Abi Waqid Al-Laisi anna Rasulullah sallallahu bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu iz aqbala thalathatu nafarin fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fa waqada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil khalqati fajalasa fiha wa amma al-akharu fajalasa khalfahum wa amma salisu fa adbara zahiban falamma faragha Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafari thalathati amma ahaduhum fa awa ila Allah ta'ala fa awahu Allah wa amma al-akharu fastahya Allah minhu wa amma al-akharu fa'arada Allah anhu. Dari Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, ketika Nabi sedang duduk dalam masjid bersama dengan para jamaah, datang 3 orang. Yang 2 masuk masjid, seorang lagi terus pergi. Setelah keduanya sampai ke hadapan Rasulullah, yang seorang melihat tempat kosong di tengah jamaah, maka duduklah dia di situ. Dan seorang lagi duduk di belakang mereka. Orang yang ketiga terus pergi. Ketika Rasulullah selesai memberikan ceramah dia, beliau berkata, baiklah saya jelaskan kepada anda tentang orang yang bertiga itu. Yang seorang mencari tempat di sisi Allah, maka diberi oleh Allah. Maksudnya, orang ni datang, memang ikhlas nak belajar ni. Ya. Jadi dia datang-datang, Allah tu bagi, sediakan tempat untuk dia. Yang kedua, orang ni rasa malu-malu. Maka Allah pun malu padanya. Maknanya dia malu meninggalkan majlis. Nak balik, malu. Duduklah. Ya. Jadi duduk pun kat belakang, gitulah. Dalam hadis ni. Contohnya kat belakang tu jangan belakang baju. Ya. Duduk belakang sikit. Lalu Allah Ta'ala beri juga kepadanya pahala. Kan? Untuk, kan? Duduk belakang pun pahala juga ni. Tuan-tuan boleh buka kitab ni. Tak percaya, saya bukan cakap nak pujuk tuan-tuan. Tak. Kan? Sedang yang ketiga, tidak mahu tahu saja. Maka Allah tak mahu tahu pula kepadanya. Kan?
Jadi tuan kan, setengah orang dia kata apa? Pergi haji orang ramai dia kata. Macam mana nak tawaf? Kata kita ni datang pergi haji ni tetamu Allah Ta'ala. Ada punya tempat. Masuk je. Ramai-ramai tu. Jangan duk gasak orang sudah lah. Masuk je. Lillahi ta'ala tawaf. Kejap je habis kan. Yang pernah haji apa kan. Kalau tonton tengok tu kan. Kalau perasaan tu. Tak ada tempat lah. Memang sampai bila tak ada tawaf. Tapi tuan-tuan. Ni aku pergi nak tawaf. Datang tu masuk elok je. Kan. Ada je tempat. Ya. Memanglah adalah kadang-kadang benda-benda yang takjub ada juga lah. Saya pernah bertawaf jumpa saya kira pasangan suami isteri tu. Dia dah bongkok, istilah kita apa, bongkok 1000 ya. Bongkok dah memang L lah. Dia bukan ni, memang tunduk habis lah. Isterinya kat belakang bongkok juga. Pegang ihram suami dia. Alah kurus. Tua. Kalau tengok kalau sekali pandang tu kan, ini kalau senggol macam ni, jatuh lah. Tapi Allah Ta'ala pelihara kan. Lebih kurang jarak sedepa, tak ada orang dekat. Saya pun tengok. Mula-mula kita lancangi dia, lepas dia ngelancangi kita lah. Ngelancangi tu. Bukan lancang, bukan lancang mulut ni. Duk potong kita ni, jalan relax je. Ada duduk lah. Masya Allah ya. Allah bagikan ruang apabila hambanya nak dekat dengan dia. Jadi begitu juga kita ni kan. Bila kita niat nak belajar, nak apa, insya-Allah Allah Ta'ala bagi masa lah. Ya. Tapi kalau kita tahu malah lah itulah kan. Masa kita pun penuh je kan. Ya. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Sebab tu bila dah malas tu, dia kena ada unsur paksaan sikit. Lepas tu dia okey balik kan. Ya. Jadi dah azan kena berhenti ya. Ya. Jadi kita ni kena jadi orang yang nak dekat. Dalam hadis yang lain ada kan, dia kata kalau kita nak dekat dengan Allah secengkal, Allah dekat sehasta, kita dekat sehasta, Allah dekat sedepa dan sebagainya kan. Semoga kita ni makin dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kita tangguhkan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanallah. Ya rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله